Agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC disaran sokong visi ekonomi digital Sabah. Dari negeri di bawah bayu langsung bersama Enisia Dollars. Silakan, Enisia. Ya, dia. Agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC disaran turut serta dan bekerjasama menyokong kerajaan negeri Sabah mencapai objektif dan inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ melalui visi ekonomi digital untuk mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkongsian strategik ini adalah penting bagi ekonomi digital dan teknologi telekomunikasi di negeri Sabah yang perlu memberi tumpuan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ICT terkini. Pengetahuan syarikat maupun agensi kerajaan yang terlibat juga amat diperlukan bagi menyokong inisiatif lain seperti bandar pintar, hubungan pintar luar bandar, kampus pintar, pertanian pintar, pendidikan pintar dan bangunan pintar. Beliau berucap merasmikan penutupan Sabah Education Tech 2024 sempena Karnival Pendidikan Aspirasi, Komunikasi dan Digital Belia Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Arifin berharap dengan inisiatif sedemikian juga mampu menarik minat pihak pelabur dalam industri digital dan teknikal agar turut serta menjadi sebahagian daripada usaha menyokong transformasi ekonomi dan pendidikan digital di Sabah. Taktik mengaburi mata pihak berkuasa dengan memasukkan dadah ke dalam plastik berwarna hijau berjaya dikesan Kastam Sabah sekaligus menggagalkan cubaan menyeludup 20 kg dadah jenis syabu. Modus operandi itu dibongkar dengan penahanan dua lelaki tempatan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang Tawau pada 30 Julai lepas. Dalam sidang media, penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Siti Mang memberitahu dua lelaki berkenaan berusia 29 dan 18 tahun disyaki keldai dadah. Saya yakin mereka ini adalah keldai dadah sebab kalau kita tengok dari segi umur dia tu memang orang-orang yang muda. Jelasnya siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti sindiket utama mendalangi kegiatan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dihukum mati mandatari atau penjara seumur hidup. Ekspedisi Trans Nusantara yang julung kalinya diadakan mampu meningkatkan kerjasama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan dalam pertumbuhan industri pelancongan di ketiga-tiga kawasan. Ekspedisi melibatkan jarak 8,000 km ini juga berupaya mempromosi destinasi menarik sekaligus memberi impak ekonomi dan jalinan perkongsian budaya. Seperti mana yang kita tahu, dunia mengenali kita di Kepulauan Borneo ini sebagai pulau ketiga terbesar di dunia. Dan selain daripada itu memang banyak tarikan. Kalau kita di Sabah, kita mempunyai Gunung Kinabalu. Kalau di Sarawak, kita mempunyai Nia Cave, Mulu Cave dan sebagainya. Dan sudah tentulah di sebelah Indonesia pun banyak tarikan. Bukan saja dari segi tarikan nature, alam, tetapi juga kekayaan budaya. Datuk Johnston ditemui RTM selepas melakukan pelepasan 7 buah kenderaan ekspedisi Trans Nusantara di Kota Kinabalu. Ekspedisi mengambil masa perjalanan selama 40 hari ini disertai 25 kenderaan pacuan 4 roda akan bermula dari Kuching, Sarawak pada 10 Ogos merentasi beberapa kawasan di Indonesia termasuk Kalimantan, Sulawesi, Flores, Lombok, Bali dan Jawa Indonesia. Kemuncak jelajah adalah di Ibu Kota Nusantara IKN pada 17 Ogos bersempena Hari Kemerdekaan Indonesia. Hanya 43 persatuan belia daripada 1,800 persatuan yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan belia ROY layak menerima geran bantuan kerajaan. Ia disebabkan beberapa faktor antaranya had umur pengerusi persatuan yang melebihi had umur belia, maklumat yang tidak lengkap dan tidak dikemas kini selain persatuan yang tidak aktif. Justru Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Datuk Mansur Asun menyarankan Persatuan Belia di Sabah untuk sentiasa aktif dan melengkapkan data persatuan agar bantuan dapat disalurkan kepada Persatuan Belia.
Mudah saja turunkan jawatan itu kepada belia-belia ahli-ahli yang layak yang berpotensi, dan dengan itu juga mereka ini perlu menyampaikan ini ataupun memberikan maklumat ini kepada ROI supaya pihak KBS, bukan saja KBS tetapi di persekutuan pun mereka ada menyalurkan apa-apa juga sumbangan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Sukan Belia di Padang Majlis Daerah Telupit. Sementara itu, Adun Telupit, Datuk Dr. Johnny Bonje Kurum berkata, pihaknya akan membantu persatuan belia sedia ada atau yang ingin mendaftar dengan pihak ROI bagi membolehkan pembangunan belia terus diperkasa. Kepada belia-belia supaya tampil untuk mengambil bahagian, mengangkat belia di peringkat kampung itu sendiri untuk datang kepada kita supaya kita boleh bantu. Kita boleh bantu menjadi pemuda cara untuk mendaftarkan mereka sebagai persatuan belia. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Kembali bersama dia untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Dia. Baik, terima kasih Inisia langsung dari Sabah.